Assalamualaikum, nama saya Anis Afifah binti Azhar, nama matrik A200268. Pada video kali ini, saya bersama rakan-rakan akan membentangkan mengenai tajuk Zat Allah dan sifatnya menurut pandangan Al-Mu'tazilah. Menurut pandangan Mu'tazilah, dalam masalah sifat, aliran ini menolak adanya sifat azali bagi Allah. Bagi mereka, sifat Allah yang ilmu, hayat, samak, basar dan termasuklah nama-namanya tidak ada sejak azali. Tujuan Mu'tazilah menafikan sifat azali bagi Allah adalah untuk mempertahankan konsep tauhid mutlak bagi zat Allah. Berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 11, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, yang bermaksud tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Orang yang mula-mula menafikan sifat Allah dari kalangan Mu'tazilah ni adalah Wasil Ibnu Attab. Ada 4 sebab mengapa Wasil berpendapat sedemikian. Pendapat yang pertama ialah pada zamannya ada golongan yang dinamakan Al-Musyabbihah dan Al-Mujassimah. Golongan ini telah menyerupakan Allah dengan makhluk dan menjisimkan Allah seperti makhluk. Untuk menjaga kesucian akidah, maka Wasil bangun menentangnya. Pendapat yang kedua ialah bertujuan untuk menolak pendapat agama Sanawi, iaitu agama yang menduakan Allah. Wasil berpendapat bahawa mengisbatkan makna akan mengisbatkan dua Tuhan. Seterusnya, pendapat yang ketiga ialah untuk menolak pendapat Kristian yang menganggap bahawa Tuhan adalah Akhlum yang terdiri daripada Bapa, Anak dan juga Roh Al-Quds. Dan pendapat yang terakhir ialah untuk menolak pendapat Yahudi yang menggambarkan Allah seperti makhluk. Ini tidak bererti mereka menafikan Allah, Alim, Qadir, Murid dan seterusnya nama-nama yang lainnya. Tetapi yang dinafikannya ialah makna yang terkandung di dalam nama-nama itu, yang pada anggapannya akan membawakan kepada mengisbatkan berbilangan yang qadim. Orang yang bersama dengan Wasil dalam aliran ini adalah Amru Ibnu Ubaid dan pendapatnya dalam masalah sifat Allah adalah sama dengan Wasil. Beliau berpendapat bahawa tidak ada sifat al-ma'ani, iaitu sifat yang mengisbatkan makna yang zaid atas zat, kerana dengan mengisbatkan makna bagi Allah akan mengakibatkan ada dua perkara yang kedua-duanya adalah qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriyati Kadania binti Abdul Razak, nombor matrik A200258. Hari ini saya akan membentangkan tentang definisi Mu'tazilah. Secara etimologi, kata Mu'tazilah dipetik daripada bahasa Arab iaitu i'tazala, yang mana kata asalnya adalah atas, azala, yang membawa maksud memisahkan atau menyingkirkan. Secara epistemologi, pemikiran rasional Mu'tazilah terpengaruh oleh pemikiran falsafah, yang mana pemikiran rasional Mu'tazilah menggunakan metod berfikir falsafah untuk menjelaskan dan menetapkan persoalan tentang ketuhanan. Mu'tazilah juga berpandangan bahawa Tuhan telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya serta wajib berlaku adil, menepati janji dan memberi rezeki. Seterusnya ialah secara terminologi pula, Mu'tazilah adalah merupakan golongan yang wujud pada zaman Uthman bin Affan yang tidak memihak pada salah satu dari pihak Uthman bin Affan maupun lawannya. Mereka juga merupakan golongan yang tidak bersepakat untuk membaiat Uthman bin Affan ketika diangkat. Terdapat pendapat dari Ali Mustafa yang mengatakan bahawa golongan yang muncul pada masa Hasan Basri yang juga dipimpin oleh Wasil bin Attab. Pendapat lain juga mengatakan bahawa Mu'tazilah adalah golongan yang mana ketika menganut free will, iaitu golongan yang menganggap ahli sunnah Khawarij adalah salah. Namun begitu, golongan tersebut bukanlah golongan yang timbul pada masa Uthman dan bukan pula golongan yang hanya membahaskan tentang perbuatan manusia semata, tetapi lebih luas perbahasannya. Seterusnya adalah sejarah kemunculan Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah, Iraq pada abad kedua Hijriah, tahun 105 hingga 110 Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pengasasnya adalah seorang penduduk Basrah yang merupakan mantan kepada murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Attab Al-Makhzumi Al-Ghazal. Beliau lahir di Madinah pada tahun 700 Masihi dan kemunculannya adalah kerana beliau berpendapat bahawa seorang mukmin berdosa besar sekiranya masih berstatus mukmin. Ketika pertama kali muncul, pemikiran Mu'tazilah tidak mendapat perhatian umat Islam, terutama dalam kalangan masyarakat awam, kerana mereka tidak begitu memahami ajaran Mu'tazilah yang bersifat rasional dan dipenuhi dengan falsafah.
Alasan lain mengapa pemikiran ini kurang mendapat sokongan umat Islam pada saat itu adalah kerana pemikiran ini dianggap tidak selari dengan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Mu'tazilah bergantung kepada beberapa aspek pemikiran dari falsafah Islam, Greek dan Hellenistik. Secara harfiah, kata I'tazalah yang bermaksud berpisah atau memisahkan diri dan juga berarti menjauhkan diri. Sebutan ini mempunyai satu kronologi yang tidak boleh dipisahkan dengan Al-Hasan Al-Bashri yang merupakan salah seorang imam dalam kalangan tabi'in. Asy-Syihristani berkata, suatu hari datanglah seorang lelaki kepada Al-Hasan Al-Bashri dan berkata, wahai imam, dalam agama telah muncul di zaman ini Ketika ini, kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan dosa besar tersebut diyakini sebagai sesuatu kekafiran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama. Mereka adalah kaum Khawarij, manakala kelompok yang lainnya sangat prihatin terhadap pelaku dosa besar serta dosa besar tersebut tidak mempengaruhi keimanan seseorang. Hal ini adalah kerana di dalam mazhab tersebut, suatu amalan bukanlah rukun dari keimanan dan kemaksiatan serta tidak akan memberi impak terhadap keimanan mereka, sebagaimana ketaatan tidak memberi pengaruh terhadap kekafiran. Golongan ini dikenali sebagai golongan Murji'ah. Dan pada zaman tersebut, golongan Mu'tazilah menetapkan pemikirannya yang dikenal dalam sejarah dengan peristiwa Mihnah, iaitu fahaman bahawa Al-Quran itu makhluk Allah, jadi ianya tidak qadim. Jika Al-Quran dikatakan qadim, maka akan timbul kesimpulan bahawa ada yang qadim selain Allah. Seterusnya, saya akan sambung mengenai sejarah perkembangan Mu'tazilah. Pada awalnya, Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang hanya dianut oleh masyarakat biasa. Tapi apabila teologi yang bercorak rasional dan liberal ini telah menarik perhatian di kalangan intelektual dan juga lingkungan pemerintah kerajaan Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun putera kepada Harun Ar-Rasyid pada tahun 827 Masihi menjadikan teologi Mu'tazilah ini sebagai mazhab rasmi negara. Sejak itu, rasmilah aliran Mu'tazilah menjadi satu-satunya aliran teologi yang boleh dianut oleh umat Islam dalam wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pada awal penyebaran, mereka lakukan dengan lemah lembut dan pada akhirnya sampai kepada tahap paksaan dan kekerasan. Punca kekerasan dan pemaksaan itu adalah berkenaan dengan fahaman Al-Quran itu adalah makhluk. Masalah ini sampai menimbulkan peristiwa Al-Mihnah, iaitu pemeriksaan terhadap para ulama ahli hadis dan juga ahli fiqh oleh Khalifah Al-Ma'mun pada dinasti Abbasiyah. Pada mulanya, Khalifah Al-Ma'mun mengirimkan surat kepada Ishaq ibn Ibrahim, iaitu Gubernur Baghdad, agar memerintahkan kepada para pejabat untuk mengakui fahaman bahawa Al-Quran itu makhluk. Ada 3 langkah yang harus diambil. Pertama, memberhentikan pejabat-pejabat yang tidak mahu mengakui kemakhlukan Al-Quran. Yang kedua, memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para ulama ahli fiqh dan juga ahli hadis. Apabila langkah yang kedua ini tidak membawakan hasil, maka perlu dilakukan langkah yang ketiga, iaitu mereka harus disiksa, bahkan diancam hukuman mati. Dalam peristiwa Al-Mihnah, ada hakim yang mengaku dan ada juga yang menentang. Antara empat orang ulama yang menentang ialah Ahmad ibn Hanbal, Sajadah, Al-Qawariri dan Muhammad ibn Munuk. Keempat-empat ulama ini dimasukkan ke dalam tahanan. Keesokan harinya, Sajadah mengakui dan beliau pun dibebaskan. Dan pada hari-hari berikutnya, ketiga-tiga ulama yang masih ditahan terus dipaksa dan diancam agar mengakui kemakhlukan Al-Quran. Hinggalah pada akhirnya Al-Qawariri mengakuinya dan beliau pun dibebaskan. Sementara 2 yang lainnya dikirim kepada Khalifah Al-Ma'mun, iaitu di Turus. Muhammad ibn Nuh meninggal dunia dalam perjalanan ke sana. Di tengah-tengah perjalanan, tersebar kabar bahawa Al-Ma'mun meninggal dunia. Namun sebelumnya, ia sempat berwasiat kepada penggantinya, iaitu Al-Muqtashim, agar melanjutkan perintahnya atas wasiat tersebut. Al-Muqtashim pun melanjutkan Al-Mihnah terhadap mereka yang belum mengakui kemakhlukan Al-Quran, termasuk yang masih tawakuf. Kerana tetap tawakuf, Ahmad ibn Hanbal dipenjarakan dan disiksa sampai beberapa tahun, barulah beliau dibebaskan. Setelah Al-Muqtashim meninggal, kekhalifahan diganti oleh Al-Wasi'. Peristiwa Al-Mihnah ini tidak lagi terlalu keras seperti dahulunya. Namun demikian, ada informasi yang menyatakan bahawa
Khalifah terakhir ini telah memancung seorang ulama terkenal iaitu Ahmad Ibn Nasir Al-Khuzai kerana tidak mengakui kemakhlukan Al-Quran. Setelah Al-Wasi' meninggal, kekhalifahan digantikan oleh Al-Mutawakkil. Berbeza dengan khalifah-khalifah sebelumnya, Al-Mutawakkil ni tidak mendukung aliran Mu'tazilah, sehingga masalah Al-Mihna ini tidak lagi diteruskan. Sejak itu, Al-Mihna pun terhenti. Ia bahkan berusaha meredakan ketegangan situasi dan membebaskan semua ulama yang ditahan sebelumnya. Setelah aliran Mu'tazilah melancarkan kekerasan dan penyiksaan, terlebih lagi pemenjaraan terhadap para ulama, maka sejak itulah kaum muslimin mula membenci aliran Mu'tazilah. Mereka mula meninggalkan aliran tersebut. Kebencian mereka itu seakan disokong oleh Khalifah Al-Mutawakkil yang juga tidak senang dengan aliran Mu'tazilah. Aliran ini perlahan-lahan mula mengalami kemunduran dan kehilangan kekuatannya. Lebih-lebih lagi setelah Muhammad Al-Ghazwani, iaitu seorang pengikut mazhab Sunni dan Syafi'i, berkuasa sampai ke wilayah Iraq, telah mengeluarkan pengumuman larangan terhadap aliran Mu'tazilah di wilayahnya. Buku-bukunya banyak yang dibakar dan ajaran-ajarannya tidak boleh lagi dianut. Akhirnya, Al-Mutawakkil pun membatalkan aliran Mu'tazilah sebagai mazhab rasmi negara pada tahun 848 Masihi. Kalau kita perhatikan masa perkembangan aliran ini, iaitu bermula sekitar awal abad ke-2 Hijrah bertepatan dengan awal abad ke-8 Masihi. Kemudian mengalami kemajuan dan kejayaan hingga masa Khalifah Al-Mutawakkil pada abad ke-3 Hijrah. Setelah itu mengalami kemunduran sekitar abad ke-5 Hijrah bertepatan dengan abad ke-11 Masihi. Aliran rasional ini akhirnya lenyap sama sekali seiring dengan hancurnya kota Baghdad dan kota lainnya akibat serangan tentera Mongolia pada abad ke-7 Hijrah atau 13 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati binti Mir, nama Madrid A2015. Tajuk subtopik seterusnya ialah tokoh Mu'tazilah. Tokoh yang kami pilih ialah Wasil bin Atta. Wasil dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bersamaan 699 Masihi dan dibesarkan di Basrah, Sufi Qazal, iaitu sebuah bazar di Basrah yang tempat tinggalnya sebelum ini, dan oleh sebabnya demikian orang ramai mengaitkan namanya dengan tempat tinggal beliau. Beliau meninggal dunia pada 131 Hijrah bersamaan 748 Masihi. Wasil mempunyai leher yang panjang. Amru Ibn Ubaid yang merupakan seorang Mu'tazilah yang terkenal ketika memandangnya pernah berkata, tidak ada sesuatu yang baik bagi seorang lelaki yang memiliki leher seperti itu. Wasil ialah seorang penceramah yang sangat fasih dan mahir dalam ceramahnya. Wasil adalah anak murid kepada Abu Hashim Abdullah ibnu Muhammad ibnu Al-Hanafiyah, tetapi dalam masalah imamah dan beberapa masalah lain, dia mempunyai perbezaan pendapat dengan gurunya. Sebelum menjadi seorang Mu'tazilah, dia pernah tinggal bersama Imam Hasan Al-Basri. Karya beliau ialah kitab Al-Manzilah Bain Al-Manzilatain, kitab Al-Futiyah dan kitab Al-Tauhid. Buku-buku pertama tentang ilmu kalam telah ditulis oleh beliau. Ibnu Khalil telah menceritakan beberapa karya beliau. Dalam karyanya yang terkenal, Al-Milal wa Nihal, Al-Shastrani mengatakan bahawa ajaran penting Wasil terdiri daripada 4 perkara. Yang pertama iaitu penafian sifat-sifat Tuhan. Wasil menafikan bahawa ilmu, kuasa, kehendak dan kehidupan adalah milik zat Tuhan. Menurutnya, jika mana-mana sifat diakui sebagai abadi, ia akan memerlukan kemajmukan yang kekal dan kepercayaan kepada Tuhan akan menjadi palsu. Tetapi idea Wasil ini tidak diterima dengan mudah. Umumnya, Mu'tazilah mula-mula mengurangkan semua sifat ketuhanan kepada 2 pengetahuan dan kuasa dan membaginya sebagai sifat penting. Selepas itu, mereka mengurangkan kedua-dua ini kepada satu sifat, iaitu perpaduan. Seterusnya ialah kepercayaan kepada kerelaan bebas. Dalam masalah ini, Wasil mengamalkan akidah Ma'bad Al-Juhani dan Ghailan Al-Dimashqi dan berkata bahawa kerana Tuhan itu maha bijaksana dan adil, kejahatan dan ketidakadilan tidak boleh dikaitkan dengannya. Bagaimanakah wajar bagi dia bahawa dia akan bertentangan dengan apa yang diperintahkan kepada hamba-hambanya? Akibatnya, baik dan jahat, kepercayaan dan kekufuran, ketaatan dan dosa adalah perbuatan hambanya sendiri, iaitu hamba sahaja adalah pengarang atau penciptanya dan akan diberi ganjaran atau siksa atas perbuatannya.
adalah mustahil bahawa hamba boleh diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang ia tidak mampu melakukannya. Manusia diperintah untuk melakukan sesuatu perbuatan kerana dia mempunyai kuasa untuk melakukan perbuatan itu. Sesiapa yang menafikan kuasa dan kuasa ini menolak kesedaran yang lain. Seterusnya ialah kedudukan perantaraan orang berdosa kubur. Atas kepercayaan bahawa orang yang melakukan dosa besar bukanlah mukmin dan bukan kafir tetapi menduduki kedudukan pertengahan. Wasil menarik diri daripada syarikat Imam Hasan Al-Basri dan memperolehi gelaran Mu'tazilah. Wasil berpendapat bahawa ungkapan mukmin sejati adalah satu yang bermaksud pujian. Orang yang melakukan dosa besar tidak akan mendapat pujian. Oleh itu, dia tidak boleh dipanggil sebagai mukmin sejati. Orang seperti itu bagaimanapun percaya kepada akidah Islam dan mengakui bahawa Tuhan sahaja yang layak disembah. Oleh itu, dia juga tidak boleh dianggap sebagai orang yang tidak beriman. Jika orang tersebut mati tanpa bertaubat, dia akan kekal di neraka, tetapi kerana dia benar dalam kepercayaannya, hukuman yang dijatuhkannya adalah sederhana. Seterusnya, yang terakhir ialah kesilapan yang tidak berwujud. Wasil mempunyai keyakinan yang kukuh bahawa daripada mereka yang berperang dalam Perang Unta dan Perang Siffin dan pembunuh Uthman Khalifah ketiga dan sekutunya, satu pihak pasti dalam kesilapan walaupun tidak dapat ditentukan yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabilah binti Rozali, nombor matriks A203186. Saya akan menjelaskan tentang perselisihan fahaman Mu'tazilah mengenai sifat ma'ani Allah. Konsep sifat ma'ani Allah ditolak oleh golongan Mu'tazilah kerana mereka menganggap logik akal adalah lebih penting daripada syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menjadikan dalil logik lebih utama berbanding dalil syariat. Mereka akan menolak dalil yang telah disyariatkan jika didapati ia bertentangan dengan logik akal manusia walaupun berdasarkan sumber hadis Nabi yang sahih. Mu'tazilah juga berpendapat sekiranya Allah itu bersifat, nescaya Allah dikira berjisim. Bagi mazhab Mu'tazilah, zat dan sifat adalah satu. Jika sifat itu banyak, nescaya sifat qadim juga banyak dan tak mustahil Tuhan banyak. Golongan Mu'tazilah juga dipanggil Mu'assilah. Mereka berpendapat bahawa Allah menggunakan zat untuk mendengar, berkata-kata dan melihat. Dan golongan Mu'tazilah menolak mana-mana sifat ma'ani Allah, iaitu qudrah, iradah, ilmu haya, sama', basar dan kalam. Menurut mazhab Mu'tazilah, Allah tidak mempunyai pengetahuan dan kekuasaan. Ini tidak bererti bahawa Allah bagi mereka tidak mengetahui dan tidak berkuasa. Mereka tetap menganggap Allah mengetahui dan berkuasa tetapi melalui pengertian yang berbeza. Erti Allah mengetahui menurut Abu Husain ialah Allah mengetahui dengan perantara pengetahuan, dan pengetahuan itu ialah Allah sendiri. Dengan demikian, pengetahuan Allah ialah Allah sendiri, iaitu zat Allah. Mazhab Mu'tazilah juga tidak mempercayai Al-Quran sebagai kalam Allah yang merupakan sebahagian daripada sifat Allah. Mereka menyatakan bahawa Al-Quran itu makhluk dan sistem yang terdapat dalam Al-Quran adalah satu bentuk petunjuk di atas kebenaran Nabi Muhammad SAW tentang berita-berita di alam gaib sahaja. Mu'tazilah mempunyai 5 ajaran asas iaitu At-Tauhid, Al-Adlu, Al-Wa'du wal-Wa'id, Al-Manzilah baina manzilatain dan Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahi anil Munkar. Bagi At-Tauhid, Mu'tazilah percaya kepada Tauhid iaitu Tuhan itu satu. Majoriti mazhab dalam Islam menghadapi kesulitan dalam menerangkan sifat Tuhan tanpa menyamakannya dengan sifat manusia atau tidak menerangkan langsung maksud tersebut seperti yang tertulis dalam Wahyu. Mu'tazilah mengatakan sifat Tuhan adalah tidak berbeza daripada zatnya. Dengan kata lain, Tuhan itu maha mengetahui, tetapi Tuhan itu maha mengetahui kerana zatnya, bukannya kerana ia mempunyai pengetahuan yang terasing daripada dirinya. Bagi Al-Adlu, maksudnya keadilan Tuhan, golongan Mu'tazilah percaya kepada kebebasan manusia. Kejahatan dilihat sebagai sesuatu yang berlaku kerana kesalahan manusia dalam melakukan sesuatu. Mu'tazilah tidak menafikan wujudnya kezaliman ke atas manusia disebabkan manusia itu menyalahgunakan kebebasan yang diberi Tuhan. Dalam menerangkan hal ini, Mu'tazilah bergantung kepada prinsip taklif, iaitu hidup ini adalah ujian Tuhan kepada manusia yang diberikan akal fikiran untuk memilih yang baik dan buruk. Pada hari kiamat nanti, mereka akan dihukum Tuhan atas segala nikmat yang diperolehi dan tanggungjawab yang diamanahkan semasa mereka di dunia. Sekiranya mereka ini menyalahgunakan akal fikiran yang diberi Tuhan, mereka akan dihukum di neraka. Ini kerana Tuhan telah bersikap adil dalam menjelaskan jalan yang lurus dan jalan yang sesat dalam kitab sucinya. Yang ketiga, Al-Wa'du wal-Wa'id, maksudnya janji dan amaran. Golongan Mu'tazilah berpendapat Tuhan tidak akan mungkir janji, iaitu memberi pahala kepada muslimin yang baik dan memberi azab seksa kepada muslimin yang jahat pada hari kiamat nanti.
Yang keempat, al-manzilah baina manzilatain, maksudnya posisi pertengahan. Wasil bin Atok menimbulkan pendapat ini dan bertentangan dengan pendapat gurunya Hasan al-Basri yang menyatakan bahawa mukmin yang tidak bertaubat dan berdosa besar adalah fasik dan bukan mukmin beriman atau kafir. Mereka ini boleh dikebumikan sebagai muslim, menerima doa dan mengahwini orang muslim. Oleh kerana neraka itu mempunyai banyak tingkat, hanya Tuhan yang boleh menentukan di mana mereka akan berada. Sementara itu, golongan Khawarij menganggap mereka kafir. Imam Hasan al-Basri menganggap orang yang melakukan dosa besar masih seorang mukmin. Yang kelima, al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, maksudnya menyeru kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Tafsiran Mu'tazilah berbeza dengan tafsiran ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, di mana Mu'tazilah berpendapat bahawa menyuruh kepada perkara ma'ruf dan mencegah perkara kemungkaran mestilah dengan hati terlebih dahulu, kemudian dengan lidah, kemudian dengan tangan, dan sekiranya tidak mencukupi dengan lidah dan tangan, maka bolehlah menggunakan pedang. Nama Nur Aina Syahirah binti Abdullah, nombor metri A200228. Pandangan kesepakatan ulama iaitu ahli sunnah wal jamaah mengenai sifat ma'ani. Yang pertama adalah sifat qudrah, iaitu satu sifat yang azali yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkuasa mengadakan atau meniadakan segala mungkinat yang mana tidak ada tandingan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di kalangan semua makhluk termasuk manusia. Sifat qudrah berta'alluq dengan suluhil khadim dan juga ta'alluq tanjizil hadis. Contoh, si fulan lahir pada tarikh sekian, di tempat sekian dan tahun sekian. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia, Allah berkemampuan mencipta, maka ia dinamakan ta'alluq suluhil qadim, iaitu sejak azali lagi Allah berkemampuan mencipta manusia. Dan apabila kita dilahirkan berlaku atau terjadi sesuatu menurut kehendaknya pada masa yang ditetapkan, ia dinamakan ta'alluq tanjizil hadis. Yang kedua adalah sifat iradah, iaitu suatu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Iradah dari segi bahasa adalah berkehendak, manakala dari segi istilah adalah suatu sifat yang qadim yang berdiri atas zat Allah Subhanahu wa taala dan menentukan setiap mungkin dengan apa yang harus padanya. 6 perkara yang dimaksudkan dengan perkara mungkin iaitu menerima ada, tiada, masa, tempat, arah dan kadar. Maka makna iradah adalah berkehendak Allah Subhanahu wa taala bagi menentukan segala yang harus, yakni alam. Allah Subhanahu wa taala berkehendak bagi menentukan sama ada alam yang harus ini dijadikan ataupun tidak, atau setelah dijadikan hendak dikekalkan wujud ataupun tidak, atau tidak hendak dijadikannya alam ini. Dalam erti kata lain, Allah Subhanahu wa taala bersifat iradah, yakni berkehendak menentukan segala yang mungkin, iaitu sama ada mengadakan yang mungkin ataupun mentiadakannya. Apabila disebut segala yang mungkin, maksudnya segala makhluk ataupun segala yang baharu, yakni perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Sifat iradah berta'alluq dengan suluhil qadim dan tanjizil qadim. Yang ketiga adalah sifat ilmu. Dari sudut bahasa ditaarifkan sebagai pengetahuan yang mutlak, manakala dari segi istilah adalah satu sifat yang azali yang ta'alluq dengan segala yang wajib, jaiz, mustahil, yang merangkumi keseluruhan tanpa didahulukan dengan kesamaran. Sifat ilmu adalah sifat yang qadim yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala dan mawjud. Dalam erti kata lain, sifat ilmu adalah sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala dalam mengetahui segala perkara, sama ada terdapat pada masa telah berlaku, sedang berlaku dan belum berlaku pada sekalian perkara. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara yang berlaku di alam ini. Tidak ada suatu perkara walau sebesar zarah yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala dan tersembunyi dari pengetahuannya. Ta'alluq ilmu Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu, iaitu ta'alluq tanjizil qadim, iaitu Allah mengetahui sesuatu yang akan berlaku sejak azali secara ijmal dan tafsil, dan mengetahui akan segala yang kulli dan juz'i. Yang keempat adalah sifat hayah, bermaksud hidup. Sifat hayah adalah satu sifat yang qadim lagi azali yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat hayah. Sifat hayah adalah asas bagi sifat-sifat Allah yang lain, iaitu qudrah, iradah, ilmu, sama', basar dan kalam. Tanpa sifat hayah, maka sifat-sifat lain juga tiada. Perbezaan hayah Allah Subhanahu wa taala dan makhluk. Allah Subhanahu wa taala qadim dari azali, tiada tempoh masa, tidak bernyawa, tidak bernafas, tidak bertubuh badan, tidak makan dan minum. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk yang lain, manakala manusia bersifat baharu, ada tempoh masa, bernyawa, bertubuh badan, makan dan minum dan dihidupkan. Dan yang terakhir, bagi sifat hayah tidak ada ta'alluq dengan apa-apa ta'alluq, sama ada perkara yang wujud atau perkara yang tidak wujud. Oleh kerana sifat ini tidak berta'alluq dengan mana-mana ta'alluq, maka sifat ini tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain untuk ia berdiri sebagai sifat di atas zat.
Yang kelima adalah sama, adalah satu sifat yang azali yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang bertakluk dengan perkara maujud, baik suara-suara dan yang lainnya seperti zat-zatnya. Sama bermaksud Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang perlahan, dan wajib kepada kita untuk beriman kepada sifat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam ialah sifat basar Allah Subhanahu wa taala, sama ada sesuatu itu jauh atau dekat, sama ada besar atau kecil, dan Allah Subhanahu wa taala melihat tidak dengan syarat ada cahaya seperti penglihatan manusia. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan penglihatan manusia, kerana penglihatan Allah Subhanahu wa taala adalah penglihatan yang hakiki dan bersifat maha sempurna. Akhir sekali, ta'alluq sama dan basar terbahagi kepada tiga, iaitu ta'alluq suluhil qadim, tanjizil qadim dan tanjizil hadis. Yang ketujuh adalah sifat kalam, adalah sifat yang azali yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak berhuruf dan tidak bersuara. Allah Subhanahu wa taala sentiasa berkata-kata pada alam. Kalam adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa bertakluk pada alam. Kejadian alam seperti malam dan siang, hujan dan panas, hidup dan mati dan sebagainya adalah kerana adanya kalam Allah Subhanahu Wa Taala pada alam ini dan tanpa panca indera. Sifat kalam bertakluk kepada yang wajib, harus dan mustahil, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berkata-kata tanpa henti, tiada awal dan tiada akhir, dan Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata tanpa huruf dan suara. Ta'alluq sifat kalam adanya tiga, iaitu ta'alluq suluhil qadim, tanjizil qadim dan tanjizil hadis. Kesimpulannya, seorang Muslim wajib ke atasnya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala bahkan menjadi kewajipan yang pertama yang harus dilakukannya sebelum menjalankan kewajipan Islam yang lain. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah fardu ain atas tiap-tiap mukallaf dengan mengetahui namanya dan sifat-sifatnya yang bertetapan dengan syarak yang berlandaskan ajaran para nabi dan rasul. Sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama, mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan ijmali, iaitu bahawa beriktikad dan berpegang oleh seseorang dengan iktikad yang jazam bahawa wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan dan mustahil atasnya bersifat dengan apa-apa sifat kekurangan. Akhir sekali, mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan tafsili, iaitu bahawa beriktikad dan berpegang oleh seseorang dengan iktikad yang jazam dengan dalil akli dan dalil naqli bahawa wajib dan beriktikad dengan i'tiqad yang jazam, maka mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan lawan sifat yang wajib. Dan bagi tajuk perbincangan kami pagi kali ini ialah golongan Mu'tazilah dalam sejarah pemikiran Islam memainkan peranan penting dalam membentuk dan menyumbang kepada perkembangan pemikiran teologikal dan falsafah Islam. Meskipun pandangan mereka menimbulkan pelbagai kontroversi dan sering dipertikaikan, namun pemikiran mereka telah meninggalkan impak yang signifikan. Wazir bin Atta sebagai tokoh utama Mu'tazilah membawa pemikiran baru dalam hal sifat-sifat Allah dan masalah kehendak bebas. Konsep penafian sifat azali bagi Allah menolak sifat-sifat yang berdiri dengan zatnya dan mempertahankan kehendak bebas manusia merupakan ciri khas pemikiran Mu'tazilah. Pandangan mereka mencipta pendapatan intensif dengan golongan lain dalam masyarakat Islam pada masa itu. Pandangan Mu'tazilah terutamanya terhadap sifat-sifat Allah juga mencerminkan pengaruh dan interaksi dengan pemikiran falsafah Yunani, penerimaan idea-idea rasional dan kepentingan akal sebagai alat untuk memahami agama, menggambarkan pengaruh Aristotle dan pemikiran falsafah yang lain. Pengaruh Mu'tazilah bukan hanya terbatas pada bidang teologi tetapi juga mempengaruhi perkembangan ilmu, pengetahuan dan falsafah dalam tradisi Islam. Mereka membuka jalan untuk pendekatan rasional dan ilmiah terhadap pemahaman agama yang memainkan peranan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Kesimpulannya, pemikiran Mu'tazilah memberikan sumbangan penting dalam sejarah pemikiran Islam, membentuk corak teologikal dan falsafah serta membuka pintu untuk eksplorasi ilmiah dan rasional dalam pemahaman agama. Walaupun aliran ini sering menimbulkan kontroversi, warisan intelektual mereka terus mempengaruhi perbincangan dan diberi perhatian dalam dunia Islam.